mulakan kita punya kelas hari ini dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar tak? Saya punya PowerPoint. Belum lagi? Dah keluar cikgu. Dah Ya, saya pinkan saya punya PowerPoint. Dah. Okey, untuk bab 5 ungkapan algebra, sebelum ni kita dah bincang untuk dia punya contoh, ni sejarah kita dah sentuh, standard pembelajaran, contoh buku teks muka surat 106 pun kita dah sentuh, kita dah bincang. Saya tak nak ulang benda yang sama, kita takut nanti membazir masa. Okey, seterusnya jawapan ni dah sentuh. Untuk contoh buku teks muka surat 108 ni kita belum lagi bincang. So saya akan bincangkan yang ni dululah untuk hari ni. Sebelum kita masuk untuk latih diri dan beberapa contoh yang lain di muka surat di buku teks. Kita ada soalan, nanti kita akan bincang balik sebutan apa kali. Kita akan bincang sebutan serupa, sebutan tidak serupa. So untuk yang minggu lepas kita dah bincang tentang sebutan dan ungkapan apakah beza dia. So untuk hari ni yang ada buku teks boleh rujuk buku teks muka surat 108. So saya nak bincangkan contoh yang ni. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. So yang ni melibatkan ungkapan. Saya tekan pen sekejap. Saya ambil, saya pilih warna hijau lah kot. Saya boleh conteng tak? Okay, boleh conteng. Okay, untuk jumlah harga apple. So untuk kalau soalan ni dia keluar, yang pertama, hilang lah. Mana? Eraser. Okay, untuk yang pertama sekali, kita kena fahamkan dia punya soalan. Yang pertama kita ada apple, dalam gambar ni ada gambar apple. Dan yang kedua, kita ada gambar buah oren. So inilah fakta yang mana untuk Yusrin dia beli 5 biji apple. So 5 biji apple. Dan yang kedua dia beli 8 biji oren. So ini fakta. Nak keluarkan fakta, kena baca soalan, keluarkan fakta dulu. Okay, lepas tu dia minta kita cari jumlah wang yang dibayarnya. Sebagai contoh, ni contoh So untuk apple ni dia beli dengan harga RM RM2. Dan saya nak bagi awak faham RM RM2. Ini diberikan harga. Sekarang ni untuk ni tak diberikan harga. Kalau saya nak tahu berapakah harga dengan 5 biji apple, macam mana kita nak buat? Kita punya cara. Siapa-siapa boleh bagi respon? Ini macam mana nak buat? Nak cari harga jumlah yang dibayar kalau sebiji apple RM2. Berapa harga dia? Saya panggil nama lah. Afrina. So macam mana cari harga 5 biji apple kalau harga dia RM2 satu biji? Afrina? Ya cikgu. So macam mana saya nak cari harga 5 biji apple kalau satu biji apple tu RM2? Macam mana nak buat? Darab. Apa darab apa? 2 darab 5. Okay, bagus. Dah faham konsep. Bagus, Afrina. Terima kasih. Okay, untuk kalau diberikan harga dia RM2 sebiji, kalau RM5 kita akan darab 5 darab dengan RM2. RM2. So kita akan dapat jumlah untuk 5 biji apple sama dengan RM10. Okey, bagus. Okay, yang kedua pun sama. So kalau anda kata RM 8 biji oren, kalau saya berikan harga dia RM2 sama. Saya ambil lain. RM3. So dia punya jalan penyelesaian, macam mana kita nak cari harga oren. So awak kena darab 8 biji darab dengan RM3. Awak akan dapat jawapan dia RM24. Ni contoh
kalau saya berikan harga sebiji ni berapa? RM2 dan RM3. Okay. Cara dia untuk cari harga ialah kita darab dengan harga tersebut. Sama juga dengan Apple, kita darab dengan harga Apple. Kalau harga Apple RM3, RM RM3, tapi bilangan dia sama, 8. So yang atas bilangan dia 5, darab dengan harga. Untuk contoh ungkapan algebra, sebab kita tak tahu berapa ringgit, diberikan berapa X sen sebiji. Ini sen ini sen. Ini pun Y sen sebiji. So cara dia, tak apa, ini contoh saya terangkan dulu. Untuk harga Apple, Apple diberikan dalam soalan dia beli 5 biji. So cara dia 5 darab dengan harga. So harga dia lah X sen. So awak darab saja dengan X. So kita dah belajar semalam. Semalam ke hari Isnin Hari Isnin. Kita dah belajar hari Isnin. So 5 darab X sama dengan apa jawapan dia? 5X. Bagus. So untuk yang tak faham lagi, so untuk darab kita akan terus dapat 5X. Kenapa dapat 5X? Yang ini adalah konsep asas dalam ungkapan algebra. Ini dah faham. Saya ambil contoh sedikit ulang kaji untuk kenapa dapat 5X. So mana-mana nombor, contoh 3X. 3X sama dengan 3 darab dengan X. Ini konsep yang kena faham. Contoh saya kata 3 darab dengan 2. Kita boleh tulis dia 3 darab 2, kita dapat nombor lah 6. Kalau anda kata salah satu nombor ni ditukarkan kepada huruf ataupun pemboleh ubah, contoh saya ambil 3 ni tukarkan kepada Y. Y darab dengan 2. So dia akan jadi 2Y. Nombor darab dengan syarat ni darab. Ini darab. Tambah lain tambah itu sebutan serupa dan tak serupa nanti. Bahagi pun lain. Kalau darab nombor dengan pemboleh ubah, awak terus tulis 2Y. 3 darab X, 3X. Sama juga dengan 5 darab X sama dengan 5X. Ini ialah ungkapan yang pertama. Ataupun sebab dia ada simbol persamaan ni, kita panggil dia persamaan algebra. Okay. Untuk harga oren, sama juga kita ambil berapa biji yang Yusri beli. So 8 biji darab dengan harga dia berapa? Harga dia Y. So darab dengan Y. So 8 darab Y sama dengan 8Y. Satu markah. Kalau 3 markah, ini satu markah. Ini pun satu markah. Kalau 3 markah. Ataupun dua-dua ni satu markah. Kalau 3, kalau 4, mungkin satu ni satu. Itulah pembahagian markah lah. Okay, untuk jumlah bayaran. Kalau tadi, kalau kita bagi nombor RM2 untuk Apple dengan RM3 untuk Orange, so kita akan tambah dia punya jumlah ringgit. Contoh diberikan untuk Apple RM2 RM10 dan untuk Orange RM24 bila kita dah siap kira. So bila kita dah siap kira RM10 tambah dengan RM24. 10 tambah 24 sama dengan RM34. Tetapi untuk contoh 2 ni sebab dia ialah ungkapan algebra, so kita tak tahu berapa nilai X, kita tulis balik. Jumlah bagi Apple iaitu 5X tambah dengan jumlah bagi harga Orange adalah 8Y. 8Y. Okay. So berapa? Sama dengan berapa? Tak ada sama dengan. Sebab yang ni ungkapan algebra. So apa jawapan ni? Yang ni sahaja. Sebab kita nak wakilkan dalam bentuk ungkapan algebra. So nanti bila belajar yang seterusnya, awak akan dapat, awak akan ada persamaan linear, nanti ada mencari nilai dan sebagainya, nanti contoh yang seterusnya. Okay, setakat tu boleh faham yang ni. Kenapa dapat 5X, kenapa dapat 8Y, kenapa dapat 5X tambah 8Y. Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Semua faham? Faham? Faham, cikgu. Okey, bagus. Kalau tak faham, cikgu saya tak faham. Awak kena beritahu. Kalau tak, nanti saya teruskan je sebab saya tak ulang balik yang ni. So ingat. Okey, untuk yang seterusnya, kalau ada soalan, cikgu saya tak faham. Cikgu kenapa? Macam tu. Awak kena tanya. Okey, untuk latih diri 5.4b buku teks muka surat 108. Kita bincang sama-sama, so nanti awak boleh salin balik dalam buku nota dia punya jawapan. So latih diri 5.1b
So nanti 5.1A mungkin ada kat atas dia punya jawapan. Okay, dia punya jalan kira tu paling penting. Okay, untuk latih diri 5.1B, tulis tu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Dia kata tolak 7 daripada suatu nombor X. Sebelum ni kita dah bincang kenapa dapat tolak 7, kenapa dapat tambah 7, kenapa dapat 2X darab X dapat 2X. Itu saya dah terangkan untuk kelas yang sebelumnya. Kenapa dia boleh bahagi. Contohnya boleh tengok dalam buku teks. Sebab buku teks tu banyak contoh. InsyaAllah awak boleh faham. Kalau tak faham, awak kena PM sajalah. Okay, untuk soalan yang pertama, A, tolak 7 daripada suatu nombor X. Maksudnya X ni ialah yang asal. So, cara nak tulis ungkapan algebra, saya tukar warna sekejap. Saya ambil warna biru. Okay, tolak 7 daripada suatu nombor X. So, awak akan tulis. Okay, X ialah daripada yang asalnya ialah X. Tolak 7 daripada X. So, maksudnya X tolak dengan 7. Okay, yang ni dia punya jawapan. Okay, mungkin ada yang cakap, cikgu boleh tak saya buat negatif tolak 7 maksudnya negatif 7 daripada satu nombor. Tolak X. Yang ni salah. Awak kena faham betul-betul dia punya ayat. Tetapi kalau tulis negatif 7 tambah X, yang ni betul. Sebab susunan dia sahaja yang lain daripada yang asal. Okay, nak senang faham satu nombor daripada. So awak kena faham daripada ni, so dia lah yang asal. Okay. Daripada. So X ialah dia yang asal, tolak 7. Ini operasi selepas yang asal. X tolak dengan 7. So yang jawapan, yang dia pun jawapan. Sama. Untuk boleh faham gunanya ni lah. Nak faham gunanya ni. X tolak 7. Yang kedua, hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. So kena baca ayat ni secara keseluruhan. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. So ni hati-hati. Sebab dia melibatkan kurungan, dia melibatkan bahagi. So tata cara nak tulis untuk ungkapan yang kedua ni, cari hasil tambah. Apa maksud tambah? Tambah ialah tambah lah. Okay, Y tambah dengan Z. Tulis Y tambah dengan Z dibahagi dengan 9. Ada yang akan tulis macam ni. Yang ni salah. Kenapa salah? Sebab yang ni Y tambah Z bahagi 9. Ingat, dia punya soalan hasil tambah Y dengan Z. So macam mana nak bagi benda ni betul, awak kena buat kurungan. Y tambah Z, hasil tambah dia semua ni bahagi dengan 9. Ni baru betul. Kalau tak ada kurungan, salah. Ni baru betul. Ataupun satu lagi tata cara nak tulis bahagi, awak boleh tulis Y tambah Z, hasil tambah tersebut bahagi dengan 9. Ataupun kita pun dengan 9. Ini pun betul. So, dua tata cara untuk awak tulis untuk yang melibatkan bahagi. So, kena hati-hati. Kena baca soalan dengan secara keseluruhan. Baru boleh faham. Okay, yang ketiga untuk C. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. So, ini kena baca dan faham betul-betul. Awak boleh refer buku teks. Soal apa? 108 saja yang buku teks. 108. So, jawapannya kalau tak faham boleh refer kat situ. Ni soalan apa? Ini ni, ungkapan 1.5B 108. Ini ni. Soalan yang ke C. So, untuk cari dia punya, awak kena cari apakah main point ataupun apa soalan nak sebenarnya. Dia kata jumlah orang bagi X buah kemah. X buah kemah ni kita tak tahu berapa kemah. X kemah, tak faham sebab dia semakin panjang punya ayat. X kemah jika setiap kemah dapatkan 4 orang. 4 orang. Okay, dia tanya berapa orang boleh muat semua. So, jawapan ni senang. Walaupun ayat dia panjang,
jumlah orang bagi X sebuah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. So kalau contoh kalau 5 kemah, darab saja kan. Sekarang ni X sebuah kemah, jika sekarang ni kita nak tahu jumlah orang. So darab saja. 4 ataupun X darab dengan 4, awak akan dapat bilangan orang. Awak tak akan dapat bilangan kemah, awak akan dapat bilangan orang. Kenapa dapat bilangan orang? Sebab contoh kalau dua kemah berapa orang? 2 kemah darab dengan 4, 8 orang. Kalau 3 kemah, contoh saya bagi nilai terus kan, contoh. Jadi, kalau 3 kemah, dia akan dapat 12 orang. Dia kata kalau X sebuah kemah, so X darab dengan 4. Awak akan dapat X 4. Awak akan dapat X darab 4 iaitu 4X. Inilah jawapan dia. Okay. So saya bincangkan untuk sehingga D dengan E supaya cepat. Kalau tak faham, awak teruskan. Cikgu saya tak faham kenapa dapat 4X. Awak kena tanya saya. Kalau tak, saya akan teruskan. Okay, yang seterusnya untuk D dengan E. Untuk D dengan E, ni pun sama. Jumlah bayaran sama yang contoh buah oren tadi. Okay, puan dia membeli MKG ikan kerisi dengan berharga dengan kerisi yang berharga P sekilogram dan N kg ikan dan cencaru yang berharga Q sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? So kalau tadi diberikan kita diberikan 5 biji, 5 kilo diberikan kuantiti dan dan dia minta kita cari berapakah jumlah harga. Untuk soalan ni dua-dua dia tak bagi. Dua-dua dikategorikan sebagai pemberi ubah. Pemberi ubah ni yang kita tak tahu lah. So untuk ikan kerisi, yang tak tahu nak buat nak tulis sini, kerisi. Cara untuk jawab soalan yang panjang awak kena tulis. Yang kedua ialah ikan cencaru. Ikan kerisi kalau tak tahu ada gambar yang kat sini atas yang goreng. Ikan cencaru yang tu ikan jacket yang kat bawah tu Kalau tak kenal ikan lah. Cencaru. Okay, untuk kerisi, dia beli MKG. Awak tulis MKG. MKG berapa sekilogram? P. RMP. Okay, manakala untuk cencaru ialah NKG. Awak tulis macam ni. Untuk jawab soalan. Berapa sekilogram? RM. Q kilogram. Sekilogram. Q. So kalau kalau tak faham untuk dia punya ni macam mana nak buat, nak cari berapa jumlah bayaran, awak kena gantikan nombor. Contoh kalau 1 kg bersamaan dengan 5 RM5, 1 kilo sama dengan RM5. So untuk cari ni awak kena darab dia punya jumlah duit untuk cari bayaran bagi ikan kerisi. Tadi kita dah buat contoh. Cuma sekarang ni dia berikan dua-dua ni sebagai pemberi ubah. So cara dia mana pen ni? Tak gerak Cara dia, sebab kita ada M, KG dan P. So untuk kerisi, M darab dengan P. Dia punya harga, M darab dengan P. Okay, manakala untuk ikan cencaru, N darab dengan Q. Kenapa tak ambil KG? KG ni unit. RM, kenapa tak ambil RM? RM unit. So jangan awak darab RM pula, tak perlu. Sebab awak kena ambil pemberi ubah sahaja. Okay. Seterusnya awak kena tambahkan M darab dengan P iaitu sama dengan MP sebab kat atas. MP bagi dia nak kita cari jumlah bayaran. Soalan ni kata jumlah bayaran MP tambah dengan NQ. Okay, ni jawapan dia. MP tambah dengan NQ. Okay, yang tu untuk soalan D. Okay, untuk soalan E, saya kena berhenti 3.50 sebab saya nak kena buat live untuk PJ. So nanti insyaAllah untuk soalan latih diri nanti awak kena buat sendiri. Saya akan bagi contoh sahaja untuk hari ni. Okay, umur Nazmi, ini soalan favourite. Ni awak kena start. Ni kena faham betul-betul sebab banyak soalan yang melibatkan yang diberikan dalam soalan AZ, banyak soalan yang macam ni. Yang dikata jenis umur, perbezaan umur, memang banyak. So yang ni kena faham betul-betul.
Kalau tak faham, akan tulislah siapa watak yang ada dalam soalan ni. Yang pertama Nazmi. So tulis Nazmi. Tulis Nazmi. Yang kedua Jagjik. Tulis Jagjik. So jangan kerkut. Jagjik. Yang ketiga Izhar. Tulis Izhar. Baru faham. So, setiap watak yang ada dalam soalan awak kena tulis untuk jawab, untuk nampak. So yang pertama ialah umur Nazmi lah H tahun. Nazmi H tahun. Apa H? Nazmi H. Dan umur Jagjik ialah K tahun. Jagjik K tahun. Manakala umur Izhar ialah 2 kali ganda umur Jagjik. Apa maksud 2 kali ganda? 2 kali bermaksud darab dengan 2 ataupun ganda 2. Okay, Izhar Jagjik 2 kali umur Jagjik. Umur Jagjik apa? Umur Jagjik lah K. Dia kata 2 kali, so darablah 2. K darab dengan 2. 2 kali umur Jagjik, dia punya Izhar ni. Seterusnya, berapakah beza umur antara Nazmi dengan Izhar? So dia tanya ni pula. Tadi dia kata Jagjik, dia bagi. Lepas tu Izhar pula dia bagi. Lepas tu tiba-tiba soalan dia kata beza umur, beza tahu kan? Beza mesti tolak. Nazmi dengan Izhar. Kalau beza dia mesti tolak. So siapa dulu? Nazmi. Nazmi H. Umur Nazmi lah H. Dengan Izhar. Izhar ialah tolak. Izhar 2K darab dengan 2 sama dengan 2K. So untuk ungkapan algebra, kita tulislah H tolak dengan 2K. Kita tak nampak saya guna warna oranye ni. K sama dengan 2K. Okay, untuk soalan umur ni, biasanya awak kena fahamkan betul-betul apa yang dia nak. Tulis watak, tulis umur. Contoh 2 kali ganda ke, kurang ke. Sebab soalan dia akan pusing-pusing macam tu. Itu soalan umur. Okay, so untuk itu, untuk contoh melibatkan umur. Okay, yang sebenarnya kita akan pergi menentukan nilai ungkapan. Tak sempat kot saya nak masuk sebutan serupa tak serupa ni. Okay, saya akan masuk menentukan nilai ungkapan. Saya harap tadi boleh faham beza umur dia melibatkan awak buat cari sebutan, wakilkan sebutan, darab, tambah, bahagi bergantung kepada soalan ataupun bergantung kepada ayat. Kalau beza tolak, kalau hasil jumlah tambah. Okay. Okay, untuk contoh 3 muka surat 109. Yang ni soalan favorite juga. Ini soalan paling senang. Yang penting kena faham. Okay, untuk soalan ni, sebab awak tak perlu cari ungkapan, awak perlu cari nilai. Kalau cari nilai, maksudnya cari nilai mesti bentuk nombor. Okay, kalau dia kata cari nilai, soalan kata cari nilai, dia mesti nombor. Itu fakta yang awak kena ingat. Apa tu konsep yang awak kena tahu. Kalau cari nilai, dia mesti nombor. Dia mesti ada X sama dengan berapa, Y sama dengan apa, ataupun dia mesti nombor. Okay, diberikan X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Ini sudah diberikan. X dah 3, Y dah 2. Okay, ungkapan pun dah diberikan. Ini ungkapan, kita panggil dia ungkapan. Sebab dia lebih daripada satu sebutan. Okay, kita tulis balik ungkapan yang diberikan 8X tolak dengan 5Y tambah dengan 7. Sekarang ni sebab nilai X sudah diberikan dan nilai Y pun sudah diberikan. Awak gantikan sahaja dalam ungkapan yang diberikan. Ganti sahaja. Nak ganti apa cikgu? Ganti nilai X sama dengan 3. So 8 X ni kita ganti dengan 3. Saya buat dalam kurungan. Kurungan kita short form bagi kita darab. So 5 Y berapa? Y sama dengan 2. Saya tak ada kurungan. Tambah dengan 7. Saya ingat kalau darab saya tak ada kurungan supaya nampak. Sebenarnya kurang ni darab sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang belajar, so nanti lebih lanjut, apa maksud kurungan? Kurungan ialah maksudnya darab. 8 darab dengan 3. Okay, seterusnya kita selesaikan dia punya kebersamaan ungkapan ni. So 8 darab dengan 3. Ingat, kalau tak faham, kalau yang nak faham lagi faham. So apa maksud 8X?
8x ialah 8 darab dengan x. Okay, saya pecahkanlah. Ni bentuk kurungan. So 8, x berapa x? X sudah diberikan 3. Kenapa x dengan 3? Sebab soalan berikan x tu sama dengan 3. So 8 darab 3 sama dengan 24. Selesaikan ini dulu. Okay, kurungan. 5y, negatif 5y sama dengan negatif 5 darab dengan y. Y berapa? Y ialah 2. So darab dengan 2. Sorry. Saya padam sekejap. Okay, so 5 darab dengan y. So jawapan dia negatif 5, negatif 5 darab dengan y. So akan dapat negatif 5, y berapa? Y sudah y sudah diberikan, itu 2. Negatif 5 darab dengan 2 akan dapat negatif 10. Dia punya nombor. Gantikan dalam persamaan, gantikan dalam ungkapan tadi, negatif 5 darab 2 sama dengan negatif 10 tambah dengan 7. Ingat, kalau cari nilai dia mesti nombor. Dia tak akan tinggal lagi, dia tak akan ada lagi pun boleh ubah. So untuk cari nilai mesti nombor. So 24 tolak dengan 10 sama dengan 14. Tambah 7 sama dengan, untuk jawapan akhir awak adalah 21. Inilah jawapan akhir. 21. So mana-mana ungkapan algebra yang minta awak cari nilai, yang suruh awak gantikan nilai tersebut, dia banyak contoh yang diberikan dalam latih diri 5.1c. So nanti kalau dalam masa kita akan cuba buat untuk C. Okay, untuk C lah. Tapi saya nak teruskan dulu, setakat ni boleh faham setakat ni sebelum saya proceed untuk sebutan perkali yang telah bincang. Ini sebagai ulangan saja. Okay, ada boleh faham tak? Ada sebarang masalah untuk yang ni? Ganti nilai. Kalau Nisa, saya percaya faham yang lain-lain tu. Yang lain ni kan tak faham cikgu, tak faham cikgu. Beritahu. Cikgu saya tak faham yang mana? Tulis. Ataupun buka mic cikgu tak faham. Cikgu kenapa dah sama dengan 7? Tanya. Ada? Kalau jelas, saya teruskan ni. Kalau jelas saya teruskan. Okay, untuk seterusnya, saya akan sebelum kita cuba buat latih diri 5.1c, tak ada dalam slide ni. Nanti saya akan tulis lah. Okay, sebelum kita teruskan dengan 5.1c demi latih diri, kita cuba tengok contoh 5. Muka surat 110. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra tersebut. Cikgu, apa benda ni sebutan? Saya ulang balik yang tak masuk hari tu. Untuk sebutan yang kedua ialah ungkapan. Sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Dia dua benda yang berbeza. Tapi ungkapan algebra, macam saya beritahu sebelum ni, untuk kita dekat tadi kan belajar A, B, C, D kan. A, B, C, D, E sampai Z. Inilah huruf. Ini dalam bahasa Melayu Inilah huruf. Okay, yang kedua, kita nak bentuk satu perkataan. Okay, perkataan. Kalau perkataan ni lah gabungan antara huruf-huruf ni. Contoh saya. Saya inilah satu perkataan. Boleh faham? Perkataan ni lah gabungan bagi huruf. Inilah huruf A, B, C, D. Sama juga untuk sebutan dan ungkapan dalam matematik. Sebutan untuk matematik dia terbahagi pada 3 jenis yang boleh kita panggil dia sebagai sebutan. Tadi huruf lah ini. Sebutan yang pertama jenisnya ialah huruf sahaja. Huruf sahaja tu apa cikgu? Ni lah A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Yang kedua, nombor sahaja. Apa nombor? Nombor tu ialah nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampailah nombor 10. Tak kisahlah nombor sampai nombor apa. Yang ketiga, sebutan juga boleh huruf plus nombor.
Ini contoh huruf sahaja A, B, C, Z. Nombor saja contoh dia ialah contoh dia 1, 2, 10, 20 nombor. Kalau huruf dan nombor, yang kita dah belajar tadi, 2A nombor huruf, 3D nombor huruf, ataupun perpuluhan pun boleh, 0.5 Z, pecahan pun boleh. Okey, 1/2 J. Ini pun dikira sebagai huruf dan nombor. Okey. Kalau contoh kalau ni Y/2 pun sebutan. Satu sebutan. Sebab apa? Sebab dia ni kalau Y/2 sebenarnya adalah 1/2 dengan Y. Okey. Untuk Y/2 ni contoh huruf dan nombor. Okey, untuk ungkapan yang satu ke atas. Ungkapan ialah gabungan bagi sebutan. Dia sebutan ni lebih daripada satu. Okay, contoh. Macam ni jadi ungkapan. Ungkapan ni contoh A tambah B. Ni ialah ungkapan. Cikgu boleh ada tak contoh lain? Ada contoh. 3 tambah Z. Ini pun ungkapan. Sebab contoh kata mana satu sebutan, mana satu ungkapan. Ada berapa sebutan dalam ungkapan yang atas ni A dan B? Dia ada 2 sebutan. Satu sebutan A, yang 2 adalah sebutan B. Ada berapa sebutan dalam ungkapan 3 tambah Z? 2. Satu lah 3, yang kedua lah Z. Biasanya untuk ni kita akan ambil dia punya simbol sekali. Okey. Yang tu beza antara sebutan dengan ungkapan. Okay, yang tu basic. Awak kena faham apakah itu sebutan, apakah itu ungkapan. Okay, untuk contoh yang ni, saya padam sekejap. Harapnya boleh faham lah. Antara sebutan dan ungkapan. Sebutan ingat nombor sahaja, huruf sahaja ataupun nombor tambah dengan huruf. Ketambah lah dia nombor gabung dengan huruf. Tambah je lain pula. Nombor dan sebab sebenarnya tak boleh nak tambah nombor dengan huruf ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kenapa pasti sebutan ajra daripada ungkapan berikut? Dah ada jawapan dah. Sekejap. Saya ada 7 minit lagi. Kenapa pasti? Ini ungkapan. Ini ungkapan. Mana datang ni? Ini diberikan dalam soalan. X tambah dengan 5X. Okey, dia kata mana sebutan dia? Yang pertama sebutan dia X. Yang kedua 5X. Okey, inilah sebutan. Ini pun sebutan. Jenis yang mana? Untuk yang pertama ni ialah huruf sahaja. Yang kedua huruf dan nombor ataupun nombor dan huruf. Ini jenis yang ketiga tadi kita bincang. Okey, untuk yang kedua B. PQ tolak 2Q tambah 13. So mana sebutan dia ni? Seketul yang ni, seketul yang ni, seketul yang ni. So ada berapa sebutan? 3 sebutan. 1, 2, 3. Apa jenis dia? Jenis yang ni ialah jenis huruf dengan huruf. Ataupun huruf je lah. Yang kedua, nombor dan huruf. Yang ketiga, nombor sahaja. Itu jenis dia. Okey. Jenis yang pertama ni huruf sahaja. Yang kedua, nombor dan huruf. Yang ketiga, nombor sahaja. Ini sebutan. Apa sebutan? 3. Okey, yang seterusnya tengok contoh sebutan dan pekali. Ini telah bincang yang untuk hari Isnin. Pekali, sebutan, ungkapan ni satu benda sebenarnya. Yang basic untuk bab 5 ni. Okey, untuk contoh buku teks muka surat 111 yang tak ikut yang untuk hari ni. Itu sebutan negatif 3K kuasa 2 MN. Sebelum ni untuk saya ajar kuasa 2, kuasa 3. Okey, kita masuk yang basic tu. Sebab mungkin awak tak faham lagi tentang kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2 bermaksud
3 darab dengan 3. Ingat, sebab saya tak kata 3 darab dengan 2. 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab dengan diri dia sendiri. Ataupun 2 kali nombor ni. Nombor ni 2 kali. Contoh yang lain, 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 bermaksud 4 darab dengan 4. 4, 4. 2 kali 4. 2 kali kita tulis 4, bukan 2 kali 4. 2 kali kita tulis 4 ni dengan operasi darab. Kalau contoh M kuasa 2. Kita boleh pecahkan kepada M darab dengan M. Berbalik kepada tadi, konsep yang asas, kalau 5Y, kita boleh pecahkan dia kepada 5 darab dengan Y. Sama juga yang ni, M darab dengan M, kita boleh tulis dia sebagai M. Yang ni betul, yang ni pun betul. Ingat ni, cara tulis. 5Y, 5 darab dengan Y. Ataupun Y, saya tulis sini, Y. Kita boleh tukarkan dia kepada Y darab dengan Y. Ataupun kita boleh ringkaskan dia, Y kuasa 2. 2, 3 ni betul. Sebab apa saya perlukan nak pecahkan? Sebab kita nak tahu apakah perkali. Perkali senang, tak perlu nak kira pun perkali dia. Sebab diberikan dalam soalan contoh 6. Negatif 3K kuasa 2 MN. Diberikan dalam soalan. Nyatakan perkali bagi pemulik ubah yang ni. Diberikan K kuasa 2 MN. Ni ulangan saja. Okey, awak diberikan dalam soalan ni N, M, K kuasa 2. Awak potong saja. Yang diberikan dalam soalan, potong saja. 1, 2, K kuasa 2, potong K kuasa 2. Yang tinggal tu kita namakan dia sebagai perkali. Perkali bagi K kuasa 2 MN ialah negatif 3. Inilah perkali. Okey. Yang kedua, B. So ini yang asal Yang asal yang negatif 3K kuasa 2 MN. Okey, dia minta nyatakan perkali bagi pemulik ubah yang ni. Ini soalan yang kedua. Jangan confuse. Ni soalan yang kedua. So negatif MN. Awak potong saja negatif. Potong M, potong N. Tengok yang ada, potong saja. So tinggal apa? Tinggal 3K kuasa 2. Okey. So akan dapat 3K kuasa 2, ini jawapan dia. Senang cerita untuk perkali ni, potong saja yang dia nak dalam soalan pemulik ubah yang diberikan. Yang tinggal tu kita namakan dia sebagai perkali. So contoh C ialah negatif 3K kuasa 2 MN. Yang ni yang asal. Okey, diberikan dalam soalan 3K kuasa 2. Potong 3K kuasa 2. 3K kuasa 2. So, tapi dia tetap ada lagi negatif. Sebab apa? Sebab yang asal negatif. So, jawapannya ialah negatif MN. Yang ni kita namakan dia sebagai perkali. Yang ni perkali. Yang ni pun perkali. Ikut soalan. Okay, ini telah bincangkan dalam kelas yang sebelumnya. Okay, setakat tu boleh faham tak saya punya penerangan? Faham tak? Faham, cikgu. Boleh faham? Okey. Kalau boleh faham, saya nak minta awak buat latih diri 5.1C. 5.1C. Nombor 1. So nanti saya akan up dalam arahan kelas lah. Ataupun arahan grup, kita punya grup matematik. Soalan 1. Yang kedua, soalan 2. Okay, saya jap. Mana kali? Okay, soalan 1, latih diri 5.1C, soalan 1 saja sebab ada 4 soalan kat situ. Yang kedua, soalan latih diri 5.1D. Pun soalan 1 sebab pun ada 4 soalan kat situ. Sorry, saya tukar soalan. Saya tulis kat sini saya tulis punya latih diri.
Kita dah nak habis ni. Mana PowerPoint saya? Sekejap, saya tulis kat PowerPoint. Senang. Untuk awak punya latihan, latih to be. Latihan. Yang pertama ialah latih diri 5.1C soalan 1. Okay. Soalan 1 A, B, C, D semua buat. Yang kedua 5 point latih diri 5.1D soalan 2 sahaja. Okay. So yang ni kita akan bincangkan esok sebelum kita kalau sempat masuk subtopik yang terakhir bukan subtopik terakhir. Untuk 5.1 ni kita nak sentuh tentang sebutan serupa dengan sebutan yang tidak serupa. Untuk esok kalau sempat. Dah habis kita bincang 5C dan 5.1D. Okay, ada soalan tak? Untuk kita kelas hari ni, ada soalan tak? Ada soalan? Rasanya tak ada kot? Boleh So nanti apa-apa soalan, ada masalah boleh tanya saya. Boleh PM cikgu saya tak faham yang ni, boleh. Ataupun boleh berbincang dengan kawan melalui WhatsApp, boleh. Biasanya saya akan ajar cikgu muka surat apa. 111 dan 109. 109 dan 111. 5.1C, 5.1D. Boleh? So nanti kita akan saya type kat sini sekejap. 109 dan 111. Okay, satu soalan untuk soalan 1 untuk 5.1C dan 5.1D. Soalan yang kedua saja. So total awak menjawab hari ni 8 soalan. Senang je sebenarnya. Kalau faham yang saya terangkan tadi, yang itulah basic untuk awak jawab soalan yang dalam konteks. So itu saja kot untuk kita punya kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang masuk ada lebih kurang 13 orang. Saya minta maaf anda kata terkasar bahasa. Terlanjur kata, telah ajak bicara. Sepanjang kita punya kelas hari ini, kita tutup, kita tangguhkan kita punya kelas sebelum kita sambung esok dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama.